Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Umaira. Pada kali ini saya akan menerangkan bab asas nombor bagi silibus matematik KSSM tingkatan 4 dengan standard pembelajaran kita, iaitu menukar nombor daripada satu asas kepada asas yang lain menggunakan pelbagai kaedah. Dalam video ini kita akan fokus bagaimana menukarkan suatu asas nombor suatu nombor dalam asas 10 kepada suatu nombor dalam asas yang lain. Bagaimanakah menukar nombor dalam asas 10 kepada asas yang lain? Untuk pengetahuan semua, ada dua kaedah yang boleh digunakan, iaitu yang pertama kaedah pembahagian dengan menggunakan nilai tempat, dan yang kedua iaitu kaedah pembahagian dengan menggunakan nilai asas. Jadi mari kita lihat contoh soalan untuk menggunakan kedua-dua kaedah yang dinyatakan ini. Di dalam buku teks anda, contoh 5, Sungai Rajang ialah sungai terpanjang di Malaysia, iaitu 563 km. Tukar 563 asas 10 kepada asas 5. Kita akan selesaikan menggunakan pembahagian dengan menggunakan nilai tempat terlebih dahulu. Jadi, saya sediakan satu jadual di sini bagi memudahkan para pelajar rujuk. Jadi kita ada baris yang untuk nilai tempat, langkah dan asas yang kita akan dapat nanti. Jadi bagaimanakah mendapat nilai tempat? Di sini seperti yang kita sedia maklum, apabila kita ingin tukarkan kepada asas 5, daripada hujung, kita akan letak kumpulan 5 kuasa kosong, iaitu kumpulan 1. Jadi kita ingin tukarkan 563. Jadi 563 masih lagi suatu nombor yang besar, kita perlu tambah kumpulan, iaitu kumpulan 5 kuasa 1, 5. Jadi kita masih lagi perlu tambah lagi kumpulan atau nilai tempatnya, dan seterusnya adalah 5 kuasa 2. Jadi kita ada 25. Jadi kita perlu tambah lagi kerana 563 masih lagi besar daripada 25. Kita perlu tambah kumpulan 5 kuasa 3, iaitu 125. 125 masih lagi kita boleh tambah kerana 563 masih lagi besar. Jadi kita tambah nilai tempat yang seterusnya, iaitu 5 kuasa 4. Jadi kita dapati 5 kuasa 4 adalah 625. Jadi kita cukup sampai sini. Kerana 625 sudah melebihi daripada 563. Jadi bagaimanakah kita nak dapatkan asas 5 ini? Jadi kita lihat langkah yang pertama. Kita dapati di sini nilai 625 adalah lebih besar daripada 563. Bermakna asas kita tidak ada kumpulan 625 di sini. Ini menunjukkan nilai asas 5 bagi kumpulan 625 adalah kosong. Jadi kita ada baki 563. Jadi untuk kita dapatkan bakinya nanti, 563 ni, dia masih lagi belum selesai. Kita perlu teruskan untuk pembahagian kumpulan nilai tempat yang seterusnya, iaitu 563. Sekarang kita akan bahagi dengan nilai tempat 125. Jadi dekat sini kita akan gunakan kaedah bentuk lazim. Kita tulis seperti ini, 563 bahagi 125. Jadi kita akan selesaikan dalam bentuk kaedah bentuk lazim. Walau bagaimanapun kita boleh guna kalkulator. Saya tunjukkan dekat sini. 563 bahagi 125. Kita akan dapat 4,504. Jadi 4,504. 4 di sini kita akan tulis di sini. So di sini kita akan tulis 4. Bila kita tulis 4 di situ, jadi 4 darab 125, di sini kita akan dapat 500. Jadi kaedah bentuk lazim, kalau kita ingat sekolah rendah kita belajar, di sini kita boleh dapat bakinya adalah 60. Bakinya adalah 63. Jadi macam mana kita nak cek baki? Kalkulator pun kita boleh pakai di sini. Kita tolak sahaja dengan 4. Kita tolak 4.
jawapan kita tadi. Okay, kita darab je dengan 125. Jadi ini kaedah menggunakan kalkulator. Okay, jadi kita dapat baki 63 di sini. Jadi kita lengkapkan langkah kita untuk di sini. Jadi kita perhatikan. Okay, ini jawapan kita tadi. Baki kita tadi 63. Seperti yang saya sedia maklum, kita akan ulang langkah ini sehingga baki yang kita dapat di sini akhirnya menjadi sifar. Okay, disebabkan baki kita masih belum lagi sifar, jadi kita bawa untuk pembahagian nilai tempat yang seterusnya. Sekarang 63 kita akan bahagi dengan 25. Jadi kita boleh guna kalkulator sahaja. Okey, kita tekan kalkulator. 63 bahagi 25. Okey, pelajar akan dapat 2.52. Jadi kita akan tulis 2 di sini. Okey, 2 di sini. Okey. Jadi bagaimana kita nak check kita punya baki? Okey, kita tolak sahaja dengan 2. Okey, sebab kita ataupun kita ambil sahaja nilai 0.52. Jadi tolak 2. Hasilnya nanti kita darab dengan 25. Jadi kita dapat baki. Sebab kita mahukan baki untuk kita buat pembahagian seterusnya sehingga akhirnya akan mendapat baki sifar. Okey. Jadi di sini sebenarnya kita dah dapat asas 5 untuk tempat 625 iaitu kosong. Untuk 125 kita dah kira tadi, kita dah dapat 4. Dan untuk tempat 25 kita dah dapat 2. Jadi kita tulis di sini. Jadi disebabkan belum lagi berbaki 13, kita akan ulang pembahagian nilai tempat. Sekarang 13 bahagi dengan 5. Jadi kita boleh guna kalkulator. Okey, 13 bahagi 5. Okey, kita dapat 2.6 di situ. Jadi kita akan tulis di sini adalah 2. Okey, bagaimana kita nak dapat baki dia? Okey, sama ada kat sini kalau nombor yang kecil sebenarnya kita dah boleh congak terus. Jadi 13 tolak 10, kita dah dapat bakinya adalah 3. Jadi masih lagi belum selesai. Jadi di sini bila kita dapat 2, hasil di sini kita akan tulis 2. Okey. Jadi bila masih lagi belum selesai, kita akan teruskan pembahagian kita. Jadi baki di sini kita akan bawa di sini. Jadi 3 kita akan bahagi pula dengan 1. Jadi 3 bahagi 1 kita akan dapat. Okey, 3 bahagi 1 kita akan dapat 3. Okey, di sini 3. Bakinya adalah kosong. Jadi bila kita dah dapat baki kosong di sini, bermaksud proses kita telah selesai. Jadi kita masukkan nilai 3 di tempat asasnya. Okey, jadi para murid-murid, sekarang kita dah dapat jawapan bagaimana untuk menukarkan 563 kepada asas 5. Kita ambil sahaja nilai di sini. Okey, jadi 563 atau 563 asas 10. Okey, sama dengan 4 2 2 3 asas 5. Okey, jadi inilah jawapan untuk soalan A. Jadi bagaimana pula menyelesaikan menggunakan pembahagian dengan menggunakan nilai asas? Okey, untuk menyelesaikan menggunakan pembahagian nilai asas, jadi disebabkan kita ada 563. Okey, kita akan buat dia punya tulang terlebih dahulu. 563. Okey, pelajar buat seperti ini. Okey, disebabkan kita nak tukar kepada asas 5. Okey, di sebelahnya kita tulis untuk ruangan baki. Okey, so disebabkan kita nak tukar kepada asas 5, kita akan bahagi dengan 5. Okey, kita boleh guna kalkulator juga di sini. Okey, menggunakan kalkulator. 563 bahagi 5, kita akan dapat 112.6.
Okey, bagaimana nak dapat jawapan? Di sini adalah kita 112. Jadi berapa bakinya? Okey, bakinya 112 kita dah ambil di sini untuk tulis di sini. Okey, untuk baki kita akan ambil 0.6. Jadi untuk mudahkan kita tolak 112. Okey, bakinya tadi kita darab semula dengan 5. Kita akan dapat bakinya adalah 3. Jadi kita tulis di ruangan baki, bakinya adalah 3. Kita akan ulang langkah sehingga yang terakhir adalah sifar. Jadi langkah ini masih lagi belum selesai. Sekarang 112, kita teruskan pembahagian dengan nilai asas kita secara berulang. Kita bahagi lagi dengan 5 sehingga akhirnya kita akan dapat 0. Okey, kita teruskan 112 bahagi 5. Okey, kita akan dapat 22.4. Jadi 22 kita tulis di sini. Okey, bakinya adalah 0.4. Okey, jadi bagaimana kita nak dapatkan baki di situ? Untuk mudah menggunakan kalkulator, tolak saja 22, nombor yang kita dah tulis. Jadi baki tadi kita darab dengan 5. Jadi kita dapat 2. Jadi kita akan tulis 2 di ruangan baki. Jadi langkah ini kita akan teruskan sehingga sifar. Kita akan bahagi 22 dengan 5. Okey, kita boleh menggunakan kalkulator. Okey, 22 bahagi 5. Okey, kita dapat 4.4. Jadi bagaimana kita nak tulis jawapan? 4 kita tulis di sini. Okey, ruangan bakinya kita tolak 4 terlebih dahulu. Kita nak perpuluhannya sahaja. Tolak 4. Jadi nilai perpuluhan itu kita darab dengan asasnya. Jadi kita dapat 2. Jadi kita tulis bakinya juga di sini adalah 2. Kita masih ulang langkah. Okey, 4 kita bahagi pula dengan 5. Okey, kita boleh guna kalkulator di sini. 4 bahagi 5. Okey, pelajar akan dapat 0.8. Jadi bermaksud nilai di sini adalah sifar. Jadi kita akan tulis di sini nilainya adalah sifar. Jadi baki dia tadi bila dia dah sifar, kita tak perlu nak tolak lagi sifar di sini. Kita boleh terus darab dengan 5 untuk dapat nilai baki dia. Okey, jadi kita dapat 4. Okey. Apabila kita dah sampai di sini sifar, bermaksud jalan kerja kita telah selesai. Okey. Jadi bagaimana ingin menyatakan jawapan? Kita akan ambil jawapan daripada bawah ke atas. Jadi kita akan dapat 563 atau 563 asas 10. Okey, adalah sama nilai dengan 4 2 3 asas 5. Jadi inilah kaedah menggunakan pembahagian dengan menggunakan nilai asas. Okey, sekian saja video kali ini, iaitu bagaimana ingin menukarkan suatu nombor dalam asas 10 kepada asas yang lain. Jadi para pelajar boleh mengulang kaji atau mencuba kaedah mana-mana yang bersesuaian dengan anda.